Selamat sejahtera semua. Hari ini saya Nur Syazwani binti Ruslain beserta 4 orang rakan saya akan membincangkan topik berkenaan dengan ayat majmuk pancangan relatif. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita ketahui mengenai definisi bagi ayat majmuk terlebih dahulu. Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih, dan percantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentu sehingga menjadikannya ayat baharu. Manakala menurut Abdullah Hassan 2005 ada menyatakan bahawa ayat majmuk terbentuk daripada dua ayat atau lebih. Percantuman beberapa ayat tersebut menggunakan kata hubung. Untuk pengetahuan semua, terdapat 3 jenis ayat majmuk. Yang pertama, ayat majmuk gabungan. Kedua, ayat majmuk pancangan. Dan yang ketiga, ayat majmuk campuran. Jadi, pengajaran yang akan difokuskan pada hari ini ialah ayat majmuk pancangan. Baiklah, seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan ayat majmuk pancangan? Definisi bagi ayat majmuk pancangan ialah terdapat satu ayat utama atau ayat induk dan satu atau beberapa ayat kecil yang dipancangkan di dalam satu ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu. Manakala menurut Tata Bahasa Dewan pada tahun 2010, terdapat 3 jenis ayat majmuk pancangan dalam bahasa Melayu yang ditentukan oleh cara pembentukan dan jenis ayat yang dipancangkan, iaitu yang pertama, ayat relatif, kedua, ayat komplement dan yang ketiga, ayat keterangan. Jenis ayat majmuk pancangan. Yang pertama adalah ayat majmuk pancangan relatif. Ayat majmuk pancangan relatif ialah ayat yang terdiri atau terbentuk daripada satu ayat utama dan satu ayat kecil dengan menggunakan kata hubung relatif yang. Yang kedua iaitu ayat majmuk pancangan komplement. Ayat majmuk pancangan komplement ialah ayat yang terdiri daripada ayat utama dan ayat kecil, lazimnya menggunakan kata hubung bahawa. Dan yang terakhir iaitu ayat majmuk pancangan keterangan. Ayat majmuk keterangan ialah ayat yang terdiri daripada ayat utama dan ayat kecil dengan menggunakan kata hubung keterangan seperti kerana, sehingga, agar dan juga ketika. Ayat majmuk pancangan relatif yang. Menurut Abdullah Hassan 2016, klausa relatif berfungsi sebagai klausa yang menerangkan frasa nama dalam klausa utama ditandai oleh ganti nama yang. Menurut Nik Safiah Karim, ayat relatif ialah ayat yang wujud dalam binaan ayat majmuk pancangan manakala dari segi makna kata yang menerangkan salah satu unsur yang terdapat dalam klausa bebas. Beralih ke slide yang seterusnya adalah contoh pembinaan ayat pancangan relatif. Yang pertama, seolah-olah mereka menyokong apa yang dituduh oleh Panglima Garang. Yang kedua, adik-adiknya yang lain sudah tidur. Yang ketiga, aku tidak lagi mendengar gema yang dahsyat itu. Dan yang terakhir, Ahmad mampu membeli kereta yang mahal itu. Okey, seterusnya contoh ayat majmuk pancangan relatif yang, iaitu terdiri daripada ayat induk dan ayat kecil. Ayat pertama ialah guru-guru memakai pakaian seragam batik yang cantik itu. Guru-guru memakai pakaian seragam batik merupakan ayat induk. Pakaian seragam batik itu cantik merupakan ayat kecil. Ayat yang kedua pula ialah bas yang dinaiki Ahmad itu bas sekolah. Bas itu bas sekolah merupakan ayat induk. Ahmad menaiki bas merupakan ayat kecil. Ayat yang seterusnya ialah wanita itu menyediakan masakan kampung yang sangat lazat.
Wanita itu menyediakan masakan kampung, merupakan ayat induk. Masakan kampung itu sangat lazat, merupakan ayat kecil. Hai, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan mengenai ayat majmuk pancangan relatif. Okey, ayat majmuk pancangan relatif yang ini juga berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, penerang dan juga keterangan. Okey, mari kita lihat contoh ayat berdasarkan ayat majmuk pancangan relatif yang ini. Maksudnya adalah contoh ayat bagi subjek. Pelbagai pihak yang prihatin menunjukkan sikap ingin membantu. Perkataan yang dalam ayat ini berfungsi sebagai subjek kerana kedudukan yang berada pada posisi subjek. Seterusnya, ayat bagi predikat. Budak-budak itu melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Yang dalam ayat ini berfungsi sebagai predikat kerana kedudukan yang berada pada posisi predikat. Yang ketiga, ayat bagi objek. Amin membeli nasi yang sedap di kantin sekolah. Perkataan yang dalam ayat ini berfungsi sebagai objek kerana yang menerangkan objek di dalam ayat tersebut iaitu nasi. Seterusnya, ayat penerang. Amin berbaju kemeja yang berwarna merah. Yang dalam ayat ini berfungsi sebagai penerang kerana yang menerangkan frasa nama bagi baju kemeja. Akhir sekali, ayat keterangan. Mereka membeli baju raya di Taman Harmoni yang terletak di Kelantan. Unsur yang berfungsi sebagai keterangan bagi ayat yang terletak di Kelantan. Sebelum kita mengakhiri topik pembelajaran kita pada hari ini, jom kita ke slot kuisis. Okey, semua pelajar sudah bersedia. Jadi anda semua boleh imbas kod QR atau klik di bawah untuk membuka aplikasi kuisis di Google. Jadi selamat menjawab kepada semua. Sampai sudah kita ke penghujung topik pada hari ini. Semoga ilmu baru ini dapat dipelajari dan difahami oleh anda semua. Sekian, terima kasih.